Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Overcoming Imposter Spasm Hanan Afia Journey. Saya Afifah, ibu kepada Hanan Afia. Hanan Afia sekarang berumur setahun 8 bulan. Okay, basically lama dah fikir nak buat channel ni sebab basically untuk educate dan memberi awareness kepada parents yang mengalami nasib yang sama ataupun kepada rakyat Malaysia tentang imposter spasm. Saya seorang doktor, tapi saya sendiri tak belajar tentang imposter spasm masa medical student. Mungkin sebab ianya rare, jadinya bukannya penyakit yang common untuk dibelajar. Jadi saya, masa anak saya didiagnose sebagai imposter spasm, saya agak blur. Dia bukannya common seperti penyakit eczema yang kita boleh tanya jiran sebelah ke, kawan-kawan kita ke. Basically dia adalah rare. Saya tengok data dalam 1 ke 10,000 lah, macam tu. Jadi saya tak tahu nak tanya siapa. Jadinya saya buat channel ni sebagai untuk memberi pengetahuan kepada parents-parents di luar sana yang mungkin mengalami masalah yang sama, dan juga beri support kepada parents yang anaknya mengalami masalah yang sama, ataupun mana-mana yang anda kenal, kawan-kawan anda yang punya anak yang mengalami nasib yang sama. Okey, sekarang saya akan bercerita tentang macam mana Hana lahir lah. Okey, Hana lahir pada 26 Ogos 2018 di Hospital XXX. Masa saya pergi hospital tu, masa tu dah sakit bersalin, and then terus push pergi OT sebab nampak CT je tak cantik. Memang persistent fetal tachycardia, which is jantung baby dah memang bergerak sangat laju. Jadi terus senang cerita pergi push OT. Lepas tu masa dah Caesar, saya dengar doktor cakap dah ada moderate leukemia plus coronary times 2. Maksudnya tali pusat dah terbelit. Lepas tu dah baby pun dah berak dalam uterus. Dan masa lahir pun Hana memang tak nangis. Selepas beberapa minit, selepas diberi bantuan pernafasan, baru saya dengar Hana nangis. Jadinya masa masuk ward dalam jam 12, masa tu Hana tak risau lagi saya lah. Masa tu masih diberi bantuan oksigen, dan tim ONG ada cakap Is akan datang untuk explain everything. Okay, saya okey lah, sebab saya pun nak tahu apa keadaan anak saya semualah. Pukul 3 petang macam tu Hana discharge kat saya. So bonding, kita start lah bonding time dengan anak. Dan surprisingly memang tim PITS memang tak datang lah. Daripada discharge kat saya sampailah keesokan hari ni memang tak datang. Tapi saya fikir maybe sebab saya pun seorang doktor, so saya faham lah mungkin mereka on call. So macam sebab kan waktu tu pun weekend seorang, so saya faham maybe dia orang busy. Okay, tak apa. Okay, so okay lah, happy-happy dia ni. Okay, tibanya dalam pukul 12 macam tu, saya perasan Hana ni start buat pergerakan yang saya rasa pelik lah. Macam dia macam menggigil-gigil. Waktu tu saya macam, sebab saya first time mother, so saya tak sure sebenarnya dia ni buat apa, kenapa dia menggigil, adakah dia sejuk atau something wrong happen. Dan mulut dia macam beats making. I tak sure sama ada dia buat feeding cues ataupun actually lips making, saya tak sure. Sebab I pun first time ada. So tapi I ada panggil staff nurse malam tu 3 kali I rasa. So diorang check oksigen, cakap okay 100% ke, I tak sure lah, tak ingat lah, tapi normal lah. Okay, so okay lah. And then sahur tu tak aircon, tapi lepas tu tak aircon pun anak I still buat benda yang sama. So saya sebulan dengan selimut masa tu. Tapi start pukul 6 ke 7 pagi macam tu, nampak dia macam buat cycling movement tau, which is I rasa macam weird sangat. Rasanya baby tak buat pergerakan macam ni. So I terus panggil sister tu panggil PITS. PITS kata anak I hypothermia. Tu first time lah jumpa PITS lepas Hana dah discharge lah pada I.
And then PITS team kata kena masukkan Hanan ke NICU sebab business sepsis. Okay, business sepsis is common, so macam tak kisah sangat lah. Okay lah, fine, masuk NICU. And then lepas dalam dia masuk NICU rasanya pukul 9 ke 10 macam tu. Pukul 2 petang PITS call, dia kata konsultan nak jumpa post of clearance. So kita macam berdebar juga, okay kenapa pukul 1 nak jumpa, kenapa tak boleh level MO je nak kena panggil kan. So kita pun pergilah, and siap masuk bilik ketua jabatan lah, bilik konsultan. And then konsultan kata anak kita ada sawan. This is masa tu kita macam special sebab nobody care untuk explain what happened during delivery. And then saya tunggu lebih 12 jam untuk PITS explain what happened. And then tiba-tiba dia kata after 24 hours of life, you cakap anak yang ada sawan. Masa tu rasa macam kena himpak dengan batu. So saya rasa stres sangat, geram, marah semua ada, sebab I rasa it's not fair. And then konsultan kata tak boleh nak buat cooling therapy sebab dah lebih 24 jam, dah lebih 12 jam. So cooling therapy is not approved. Jadi saya tak tahu nak kata, tak boleh membayangkan apa perasaan seorang ibu bila kita dah constantly worry at overnight, and then kita dah minta help. Nobody cares nak call PITS ataupun PITS team pun tak datang after Hanan discharge ke mana, I mean. And then the day after, you cakap anak I ada sawan. Saya memang sangat marah. I tak tahu nak explain macam mana. Rasa macam kena hempak dengan batu. It was the worst moment in my life. Dengan sakit Caesar lagi, kena cucuk lagi, hebat. Okay, so emosi sikit sebab saya akan cerita pasal benda ni, memang akan emosi. Jadinya memang sangat geram. I rasa not fair, tapi sebabkan kesian dengan anak, so I gagalkan juga diri. Sekitar saya put kemarahan tu aside, fikir untuk anak je lah masa tu. So masa tu loading dengan anti-epileptic drugs, dan day 3 of life intubated sebab nak start drugs Midazolam sebab dia punya seja tak stop. So day 3 memang buat MRI. Okay, hai semua. Kita sambung daripada hari tu. Hari tu terstop sekejap sebab Hanan meragam. Okay, jadi kita sambung pada apa yang berlaku pada day 3 of life lah. Masa hari ketiga umur Hanan, konsultan nak proceed dengan MRI sebab kita tak tahu nak tengok any insult to the brain sebab quite uncommon untuk Hanan present dengan HIE sebab macam quite late. Jadi so day 3 of life buat MRI, memang nampak ada HIE changes masa tu. Dan MRI tu dihantar ke HKL untuk refer kepada pakar sana. Dan masa tu pakar HKL kata actually sawan tu adalah micronature. Jadi sebabkan tu Hanan lama lah duduk kat ward dalam sebulan lebih macam tu. Dalam sebulan lah. Masa tu dia pun ada puas saking. Tak tahu sebab dia macam tak pandai nak saking sangat. Jadi masa tu memang kena pakai tube. Okay, Hanan kena pakai tube lah masa tu. Jadi saya sepatutnya boleh discharge pada hari ketiga, tetapi saya prefer untuk stay lama dekat ward untuk teman anak. Masa tu memang sangat menguji kesabaran sebab saya tak dapat lecing dengan Hanan.
saya pump susu. Lepas tu saya ulang-alik daripada ward ke NICU banyak kali sebab saya nak praktis Hanan punya saking. At the same time saya nak pastikan susu tu tak keluar. Tapi disebabkan tiada leceh, walaupun saya pump konsisten, susu memang tak keluar sangat. Dan agak sedih kat situ masa tu sebab masa tu dalam keadaan yang sangat stres, kena cucuk banyak kali sebab post Caesar, dengan luka Caesar. Dan saya kena berjalan banyak kali turun daripada ward ke NICU semata-mata untuk jemputan. Segalanya sakit lah masa tu. Sakit pada muka, kemudian sakit hati. Rasa macam tak fair sangat dunia ni. Tapi masa tu kuatkan juga semangat untuk Hanan. Rajin-rajinkan juga pump susu, walaupun mata pun nak dekat bengkak. Masa tu tak dapat nak explain perasaan saya dengan husband. Dan husband pun banyak bagi support, sanggup duduk dekat luar sama dengan saya. Masa tu setiap berapa jam kita akan melawat Hanan. Dan kadang-kadang even post season pun saya balikan diri juga untuk berjalan turun naik, walaupun saya sakit, semata-mata untuk anak. Momen tu saya tak dapat lupa. Memang the saddest moment in my life. Rasanya kalau tak ada iman kat dada, boleh beroyan. Dan begitulah seterusnya. Hana memang duduk lama untuk establish saking dan untuk ajar fisio lah. Dan Persatuan pun ada buat meeting dengan parents tentang Hana punya future, possibility yang boleh berlaku. Jadi kita terima lah dengan doktor. Jadinya selepas Hana habis sebulan, sejadinya macam kiranya selepas 3 minggu tu, sebab Hana masih tak boleh keluar, so saya pun decide untuk keluar ward dan ulang-alik daripada rumah mertua ke hospital setiap hari untuk hantar susu. Jadi boleh bayangkan betapa penatnya saya masa tu. Kiranya pantang memang tak macam pantang langsung, memang sangat penat. Dan saya tinggalkan anak masa tu lama dekat ward sebulan. Agak sedih juga. Tak tahu nak menggambarkan perasaan tu macam mana. Jadi selepas nak masuk sebulan, baru Hana discharge. Masa tu happy lah Hana boleh balik. Tapi sebenarnya cabaran sebenarnya benda. Jadi kita sambung untuk next episode. Stay tuned.